Boleh ikuti, ikut serta, namun kalau sukar faham, sabarlah. Jadi malam ini tajuk kuliah kita adalah berkenaan kaedah ruqyah syariah. Akan disampaikan oleh saya seorang. Saya telah berbincang dengan Coach Kamarul Azli. Beliau malam ini hanya menjadi moderator, ambil peluang kita masuk ke dalam uh, Google Meet, tapi beliau tidak dapat menyampaikan kuliah malam ini. Jadi pada malam ini majlis ilmu tajuk ini hanya disampaikan oleh saya, dan kita akan ada sesi soal jawab, dan sekiranya kita dapat selesaikan kuliah ini dengan lebih laju, kita boleh adakan lagi sesi saya mengajar sebahagian ayat ruqyah atau doa ruqyah, dan saya terus ijazahkan. Dan lepas itu kita bolehlah adakan sesi soal jawab. Oke, sekarang saya mulakan. Saya akan buka slide. Oke, kita mulakan kuliah kita. Malam ini saya akan sampaikan kuliah berkenaan kaedah ruqyah syariah, khususnya membedah kitab karangan Syekh Abdullah As-Sa'dan. Seperti yang di dalam gambar itu, itulah buku yang kita bedah. Itu buku ini. Ini edisi lama, ia agak nipis, dan ada edisi terbaru. Ini edisi terbaru dengan ulasan penterjemah, iaitu ulasan daripada Ustaz Salahuddin Sunan Al-Sasaki. Ia lebih tebal. Kita akan mulakan. Seperti biasa, sebelum kita pergi kepada isi kuliah, kita akan beri penerangan sedikit sebagai pendahuluan kepada kuliah kita. Malam ini kita akan membedah kitab bertajuk Kaedah Ruqyah Syariah karangan Syekh Abdullah As-Sa'dan. Kitab Kaedah Ruqyah Syariah mengajar prinsip-prinsip umum kepada peruqyah yang perlu diingat. Dan kita perlu fahami, terdapat perbezaan perkataan kaedah dalam bahasa Malaysia dengan kaidah dalam bahasa Arab. Ini dulu yang kita kena fahami sebelum kita masuk lebih dalam membincangkan topik ini. Dalam bahasa Malaysia, kaedah bermaksud teknik atau cara melakukan sesuatu. Kiranya kita katakan kaedah membuat air ruqyah. Ia bermaksud cara-cara membuat air ruqyah. Dalam kuliah kita malam ini, kita bukan merujuk kaedah seperti yang difahami dalam bahasa Malaysia. Kita merujuk kaedah ini seperti
yang difahami dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kaidah-kaidah bermaksud prinsip-prinsip asas atau prinsip-prinsip dasar sesuatu. Sebagai contoh, kiranya orang ada belajar ilmu fiqh, dia akan berjumpa dengan istilah, kalau ada belajar, terutama belajar ilmu usul fiqh. Kalau sekadar fiqh belum tentu, tapi kalau dalam ilmu usul fiqh, maka kita akan jumpa perkataan kaedah fiqh. Yang dimaksudkan kaedah fiqh adalah prinsip-prinsip asas dalam ilmu fiqh. Jadi di sini kita akan faham, apabila kita sebut kaedah-kaedah, kita merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang boleh digunakan pakai dalam berbagai situasi, berbagai keadaan untuk menjadikan panduan umum kepada kita di dalam ruqyah syariah. Bukanlah maksudnya teknik-teknik atau cara-cara melakukan ruqyah. Itu yang kita kena paham. Oke, di dalam kitab ini, kitab Abdullah As-Sadon, ada lebih daripada 20 prinsip asas ruqyah syariah, dan ia diterangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ada sebahagiannya kemungkinan sukar difahami bagi rakyat Malaysia yang tidak biasa membaca buku-buku tulisan dalam bahasa Indonesia. Maka saya akan terangkan maksud kaedah-kaedah tersebut. Yang penting untuk orang yang berkecimpung dalam dunia ruqyah, yang ingin meruqyah orang ramai, ingin meruqyah keluarga, seperti anak, istri, atau meruqyah kawan-kawan. Prinsip-prinsip ini perlu diketahui dan difahami. Maka di dalam kitab tersebut, prinsip yang pertama atau kaedah yang pertama dalam ilmu ruqyah syariah dinyatakan sebagai ikhlas dasar segala perbuatan. Apakah yang dimaksudkan ikhlas dasar segala perbuatan? Ia bermaksud keikhlasan merupakan salah satu rukun yang menentukan berhasilnya ruqyah. Apabila meruqyah dengan ikhlas agar pesakit sembuh, dapat hidup normal kembali, insya Allah Allah boleh berikan kesembuhan itu lebih cepat. Dan ada masanya Allah lambat berikan kesembuhan, tetapi ada hikmahnya. Rupanya orang yang dirawat itu, dia dan keluarganya dahulu terjerumus ke dalam lembah amalan-amalan yang tidak syar'i. Belajar ilmu perdukunan, belajar ilmu kebal, atau tidak dekat dengan Al-Quran. Apabila sakit, mereka kembali kepada fitrah, kembali mendekati Al-Quran, meninggalkan ilmu-ilmu yang salah. Jadi Allah sengaja biarkan mereka sakit lebih lama agar hati mereka jadi sembuh. Mereka tidak lagi mengamalkan syirik, mereka kembali kepada fitrah, itu lebih baik. Jadi mereka dilambatkan sembuh, tetapi ada ganjaran yang lebih baik daripada itu. Itulah kelebihan ikhlas. Dan kita kena paham, apabila kita sebut peruqyah kena ikhlas, bukanlah bermakna ia tidak boleh menerima upah. Ini telah dibincangkan, banyak sudah dibincangkan oleh ulama-ulama bahwa peruqyah boleh menerima upah. Yang pun ikhlas ini hanya Allah yang tahu. Dan
Janganlah pula kita beranggapan apabila lambat sembuh, peruqyah itu tidak ikhlas. Dan juga perlu diingat, pesakit juga perlu ikhlas, bukan hanya peruqyah. Ramai yang pesakit sudah sembuh, kembali sakit, ada kemungkinan karena mereka tidak ikhlas, tidak bersyukur kepada Allah. Apabila Allah pertemukan mereka dengan peruqyah yang ikhlas, dapat membantu mereka, membimbing mereka kembali kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi mereka tidak ikhlas, mereka lupa diri, peruqyah itu pun diucap terima kasih, tidak ada diucapkan terima kasih. Jangankan katakan hadiah, ucap terima kasih pun tidak. Bila sakit semula, barulah tercari semula para peruqyah. Atau bukan lagi mencari peruqyah, balik mencari bomo siam, sebab dikatakan peruqyah itu tak best, tidak power, tak juga sembuh. Maka ada yang lupa bahawa mereka diuji. Pesakit diuji, keluarga pesakit diuji. Jadi kita ringkaskan dulu, kaidah pertama adalah ikhlas dari segala perbuatan. Artinya prinsip dasar dalam ruqyah syariah perlu ikhlas. Seterusnya, kaidah kedua dinyatakan dalam kitab dengan kata-kata ini, mengikuti petunjuk Nabi, bukan berinovasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata ini? Prinsip ini maksudnya ialah apabila peruqyah ingin meruqyah atau merawat pesakit, peruqyah tersebut perlulah mengikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, jika ada panduan merawat daripada hadis, maka perlulah kita mengikuti panduan yang diberikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berinovasi ini maksudnya kita mereka-reka berbagai cara, teknik dan sebagainya sehingga boleh bercanggah daripada ajaran Islam. Itu yang dilarang. Manakala berinovasi, kita dapat ilham untuk melakukan sesuatu dalam rawatan yang masih di bawah landas-landas syariah, kita membuat tajribiyah yang telah dihuraikan apa itu tajribiyah pada kuliah-kuliah yang lalu, maka itu dibolehkan selagi ia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kita belajar teknik-teknik meruqyah. Kita boleh tepuk-tepuk bahu. Kita mungkin nampak jari pesakit bergetar, mungkin kita picit-picit jari pesakit. Kita biasa minumkan pesakit dengan madu, mungkin kita ubah suai sikit, minum air kelapa. Contohnya begitu. Masih di dalam ruang lingkup ruqyah syariah yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Itulah yang dimaksudkan kalau berinovasi yang disebut tajribiyah dan tidak melanggar syariat Islam dibenarkan. Tapi kalau kita terlalu mereka-reka berinovasi, menangkap jin, kononnya menangkap jin, masukkan dalam plastik, dalam botol, dan kita boleh bawa ke mana, boleh dikirim, boleh dihantar ke satu negara anta berantah, Iskandarbula, itu sudah namanya berinovasi yang tidak selaras dengan petunjuk Nabi. Yang ini yang kita kena ingat prinsip kedua ini. Kita perlu mengikuti petunjuk Nabi dalam ruqyah syariah, bukan suka-suka berinovasi. Seterusnya, kaidah ketiga, ringkas. Ringkas kata-katanya, peruqyah adalah panutan. Mungkin ada kita yang di Malaysia tidak berapa paham apa maksudnya peruqyah adalah panutan. Yang dinyatakan di dalam kitab ini,
Asal kitab itu ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ustadz Salahuddin Sunan Al-Sarsaki. Oke, kita lihat. Yang dimaksudkan peruqyah adalah panutan adalah seperti ini. Panutan ini bahasa Indonesia bermaksud contoh teladan. Bermakna kaidah ketiga ini maksudnya peruqyah perlu menjadi contoh teladan kepada pesakit dan kepada masyarakat. Peruqyah perlu menjadi pendakwah yang mengajak pasiennya atau pesakitnya. Dalam bahasa Indonesia disebut pasien, dalam bahasa Malaysia disebut pesakit. Memperbaiki akidahnya, ibadahnya, hubungannya dengan Allah, dan hubungannya dengan manusia lain. Itulah yang dimaksudkan. Peruqyah adalah panutan. Peruqyah adalah contoh teladan. Ada masanya kita tunjukkan akhlak yang baik, kita senang memberi nasihat kepada pesakit, berbanding dengan kita terus kutuk pesakit, hentam keluarga pesakit, mengatakan mereka melakukan bid'ah, mereka melakukan berbagai-bagai kesyirikan, kita marah mereka, terus kita suruh mereka berubah sekelip mata 360 derajat buat perubahan dalam satu hari. Kita akan ditinggalkan oleh pesakit, dan kalau pesakit mereka tidak lagi akan datang berjumpa kita. Kalau kita gunakan pendekatan hukum. Jadi sebaiknya gunakan pendekatan dakwah, jadikan diri kita contoh teladan yang baik. Saya pernah, pengalaman saya sendiri, saya meruqyah satu keluarga ini ramai. Dan saya beberapa sesi, beberapa kali saya pergi. Hari ini ada pergi, minggu depan ada pergi, bulan depan ada pergi. Dan dalam keluarga tu ada adik-beradik dan ada keluarga sendiri, ada istri, ini ada anak. Jadi ada satu keluarga ini dalam rumah yang besar itu, kononnya suami istri tidak sembahyang. Jadi yang adik-beradik lain, sepupu lain ni berbisiklah kepada saya, minta saya bagi nasihatlah. Ada yang keluarga tidak sembahyang tu, suruhlah sembahyang. Saya tidak pernah layan permintaan yang keluarga di dalam rumah itu yang menyuruh saya pergi cakap terus terang agar mereka sembahyang, atau marah mereka, ajar mereka tentang hukum. Tapi apa yang saya buat, saya ruqyah keluarga tu. Bila masuk waktu sembahyang, rawatan belum selesai, saya berhentikan dulu, berehat, kita berehat, saya kata saya ingin sembahyang. Saya sembahyang seorang saja. Tapi lama-lama, kelamaan, sesi-sesi akan datang, ada keluarga itu berbisik, boleh kami ikut sembahyang bersama, berjemaah. Yang dikatakan tidak pernah sembahyang waktu itu pun sudah mulai mau bersembahyang berjemaah. Tanpa saya cerita hukum hakam. Ini yang dikatakan dakwah bil hal, dengan tindakan, dengan perbuatan. Kita berdakwah dengan perbuatan. Dengan perbuatan pun, dengan tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, kita boleh berdakwah kepada orang-orang tertentu dan lebih mudah menyentuh hati orang yang kita dakwah apabila kita tunjukkan contoh teladan yang baik. Jadi inilah prinsip ketiga, kaedah ketiga, peruqyah adalah panutan. Kita ringkaskan bahwa ada lebih 20 kaedah yang kita cuba cover malam ini semuanya. Kaedah keempat, di dalam kitab tersebut dikatakan ruqyah itu dakwah sebelum menjadi ubat. Itu ejaan bahasa Indonesia, saya ambil dari buku itu, begitulah ejaan dia, saya ambil bulat-bulat saja, nanti saya huraikan. Inilah yang kata ruqyah itu dakwah sebelum menjadi ubat. Yang ini tidak ramai praktikkan, sedangkan ini prinsip umum dalam ruqyah syariah. Berdakwah. Kalau kita ustaz,
seorang ustadz di universiti, di sekolah pondok, kita ajar ilmu fiqh, memang kita akan ajar hukum halal haram, kita ajar tentang bid'ah, kita ajar bagaimana rukun salat, rukun wudu, rukun puasa. Tapi apabila kita meruqyah, kita berdakwah. Berdakwah ni pendekatan dia agak berbeza. Hakim yang mendengar kes di mahkamah syariah, pendekatan berbeza. Dia bukan berdakwah, dia menentukan hukum. Cara dia, penampilan dia, percakapan dia berbeza. Kita pendakwah. Pendakwah, cara percakapan, cara penampilan kita berbeza. Kita kena tunjuk akhlak yang baik. Jadi sebelum fikir mengubat, merawat, kita perlu fikirkan, kita perlu berdakwah. Dan sebahagian pesakit ini, mereka sakit kerana ada perkara tertentu yang mereka tidak faham. Mereka mungkin ada menyimpan azimat di rumah, di dalam badan, memakai susuk, yang masih lagi tidak berapa faham agama. Cuma kita kena fahamlah, berdakwah ni perlu ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, agak sukar sikit berdakwah. Jadi kita perlu tingkatkan ilmu kita. Sebab bila kita berdakwah, orang kita bukan ustaz pun, orang akan bertanya, peruqyah ni apabila sudah meruqyah, nanti pesakit atau perawat akan bertanya biasanya hal-hal hukum. Bagaimanakah menentukan arah kiblat, lelaki perempuan kalau bersentuhan selepas mengambil wudu, batalkah air wudu. Soalan simple tapi boleh ditanya. Contohnya oleh orang mualaf boleh bertanya. Dia tidak pasti. Dan kita kena ada ilmu untuk kita memberi penerangan. Jadi dalam kaedah keempat ini, ruqyah itu dakwah sebelum jadi ubat, bermakna berdakwahlah kepada pesakit dan juga jin yang mengganggu pesakit. Jarang berlaku ini. Ada yang mendakwa pesakit tapi jin tidak didakwa. Jadi dakwah sini bukan dakwah pergi mahkamah, dakwah sini artinya kita memberi tazkirah kepada jin. Dan kalau kita teliti, cuba fahami, apabila kita membaca ruqyah dengan niat, kita pasang niat, awal-awal kita baca ruqyah, ia akan lebih cepat berpengaruh kepada jin yang merasuk pesakit. Namun apakah niatnya? Adakah kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan niat membakar jin, menyakitkan jin? Ada yang berniat begitu. Tapi dalam kaedah ruqyah syariah, kaedah umumnya, kaedah dasarnya, sebaiknya pada permulaan meruqyah, pertama itulah pesakit yang pertama kita ruqyah, bukan yang pesakit yang sudah beberapa kali kita ruqyah. Pertama kali datang, kita memasang niat untuk berdakwah dan juga niat jin mendapat hidayah. Itu yang diajar oleh Syekh Abdullah As-Sadan. Kita membaca ruqyah dengan memasang niat berdakwah dan niat agar jin mendapat hidayah. Dengan membaca ruqyah, begitu akan cepat terasa kesannya. Cobalah, siapa yang belum pernah, cobalah ruqyah dengan niat dakwah dan niat hidayah. Hanya setelah kita beberapa sesi merawat pesakit yang diganggu jin itu, jin yang masih degil, barulah boleh kita yang sesuai membaca ruqyah dengan niat mengusir, mengazab atau membakar jin. Sekiranya setelah kita berdakwah, dia kata dia pergi keluar dengan sukarela dari tubuh pesakit. Minggu depan kita ruqyah lagi pesakit, muncul lagi jin yang sama. Buat cerita lain lagi. 3 minggu kemudian pun begitu juga. Mungkin barulah kita baca ruqyah dengan niat mengusir,
mengazab atau membakar jin. Berdoa kepada Allah agar mengazab jin tersebut. Sebab jin itu tersebut telah menzalimi manusia, menzalimi pesakit. Begitu kaedah dasar dia. Okey, seterusnya kaedah kelima adalah menata kehidupan pasien, menata kehidupan pesakit. Apakah dimaksudkan menata kehidupan pesakit? Ini bahasa Indonesia. Maksudnya ialah begini. Menata bermaksud mengatur, menyusun atau membimbing. Peruqyah perlu membimbing pesakit dengan memberi nasihat-nasihat berguna seperti menyuruh pesakit bersabar dan mengamalkan amalan-amalan ruqyah mandiri. Itulah yang bermaksud menata kehidupan pesakit. Kita bantu, kita bimbing pesakit. Kalau dulu pesakit hidupnya cara barat, sedikit demi sedikit kita tegur, kita bagi nasihat agar kembalilah dengan cara hidup Islam. Kalau tidak pakai tudung, rambut bedai kuning, kembalilah bertudung, kembalilah ke jalan yang lurus. Cuma perlu ilmu. Untuk berdakwah ini perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ada susah sikit kita berdakwah. Sebab apabila kita mula berdakwah, walaupun kita bukan ustaz, kita akan ditanya soalan-soalan berkenaan hukum hakam. Di Malaysia ini ramai suka bertanya tentang hukum hakam. Kurang yang bertanya tentang akidah. Sepatutnya lebih banyak kita tanya tentang akidah. Sudah lurus akidah tu, barulah tanya hukum hakam. Sebab hukum hakam ni banyak boleh diperoleh, beli buku, boleh belajar ilmu fiqh, cara ambil wuduk, cara sembahyang, ada di video di YouTube. Akidah ni yang kena lurus. Sebab banyak orang terpengaruh, orang bergaya ustaz saja, tapi ajar-ajaran sesat terpengaruh. Dikatakanlah orang tu wali dan sebagainya. Jadi lebih bagus kita belajar ilmu akidah yang kita kuatkan mantap. Ilmu hukum hakam ni fiqh ada banyak tempat rujukan kita. Jadi yang merawat pun kena tambah ilmu. Sebab kita akan diperhatikan. Peruqyah bukan seorang qari. Bacaan peruqyah tidak ramai peruqyah bacaannya sedap, merdu seperti Imam Masjidil Haram. Tapi ada pesakit yang akan perhatikan, keluarga pesakit akan perhatikan bacaan kita. Kalau bacaan kita tu sedang-sedang, okeylah. Kalau terlampau banyak kesilapan, tajwid dan sebagainya, bersiap sedialah dikritik dan sebagainya. Sebab Malaysia, rakyat Malaysia amat suka menjadi pengkritik. Jadi kita kena tingkatkan ilmu. Saya ringkaskan kaedah kelima, kita terus ke kaedah keenam. Tanamkan kepercayaan kepada passion anda. Saya ringkaskan yang ini sebab ini sepatutnya mudah difahami. Apabila seseorang sakit kena gangguan jin, biasanya ia akan kurang keyakinan diri dan mudah berputus asa. Maka peruqyah perlu memberi motivasi kepada pesakit agar pesakit kembali yakin pada diri sendiri bahawa dia akan sembuh dan yakin kepada Allah. Saya ringkaskan, kaedah yang seterusnya pun berkaitan. Kaedah yang ketujuh, hari esok di tangan Allah. Jangan engkau pikirkan. Maksudnya, kaedah ketujuh ini adalah penting untuk peruqyah meluruskan kekeliruan pemikiran pesakit dan keluarga pesakit, terutama pesakit yang selalu tertanya-tanya bila ia akan sembuh. Perlu difahamkan kepada pesakit bahawa sakit adalah sebahagian takdir Allah. Ajak pesakit bersyukur dengan keadaan dirinya. Pesakit sakit, tapi dengan sakit itu mungkin pesakit semakin dekat kepada Allah. Maka ada kebaikan dia sakit sebab dia semakin cuba belajar agama, cuba mendekati agama. Itulah mungkin hikmahnya Allah takdirkan ia sakit.
selalulah ingatkan pesakit untuk ikhtiar secara yang syar'i, yang selaras dengan ajaran Islam, selaras dengan hukum syarak rawatan itu. Lalulah bertawakal kepada Allah. Sabar menanti kesembuhan yang akan datang daripada Allah. Insya Allah suatu hari akan sembuh juga. Kalau tidak sembuh, mungkin ajalnya dia meninggal karena sakit. Itu kita tidak boleh elak. Ada orang ajal sampai ajal karena kemalangan jalan raya. Ada orang tidur esok aja tidak bangun-bangun. Ajalnya di atas katil dalam keadaan tidur. Jadi ada orang pula ajalnya karena sakit. Jadi itu kita kena reda, terimalah hakikat kalau kita dalam dirawat, kita meninggal dunia akibat penyakit. Seterusnya, kaidah ke-8, jangan menyebabkan pasien bingung pada saat diagnosa. Apakah yang dimaksudkan dengan kaidah ke-8 ini? Maksudnya seperti ini. Peruqyah perlu pandai mendiagnosa atau diagnosis dan elakkan membuat spekulasi atau memberitahu perkara-perkara yang membingungkan pesakit. Sampaikanlah sesuatu maklumat dengan pendekatan mudah faham dan tidak menakutkan atau membingungkan pesakit. Kaedah ini kita berbeza dengan perawat beragama Islam tapi menggunakan rawatan bukan ruqyah syariah. Ada orang dia punya pendekatan, dia tunjuk di belakang pesakit itu, dia kata di belakang kamu ada 3 ekor jin, satu ada tanduk, satu ada sayap, satu bentuk ular. Ada pula yang bagi tahu kamu ni kena sihir oleh orang kampung kamu juga. Kamu ni kena sihir oleh rakan sekerja. Yang itu kita kena tinggalkan sebab ia bercanggah dengan kaidah ke-8. Jangan jadikan pesakit bingung. Pesakit cerita dia kena sihir, jangan kita terus mengandaikan dia kena sihir. Kita tengok simptom-simptomnya. Mendiagnosa ini melihat kepada simptom. Apa yang dia mimpi, apa berlaku kepada dia. Mimpi burukkah, dia jadi stres kah, jadi depression kah, kakinya sakit kah, dia tidak boleh bangun kah, jadi lumpuh kah. Kita lihat semua petanda-petanda, di sana kita buat kesimpulan. Apabila kita buat kesimpulan pun, kita tidak akan terus memberitahu pesakit sekiranya maklumat kita belum lengkap, analisis kita belum lengkap. Kita cuma ajak pesakit untuk berzikir, berdoa, untuk teruskan terapi ruqyah syariah. Kita ringkaskan, kita pergi kepada kaidah ke-9. Kaidah ke-9 dikatakan sebagian besar penyakit itu sumbernya waktu senggang. Dan ini bahasa Indonesia, maksudnya adalah seperti ini. Waktu senggang bermaksud waktu lapang dalam bahasa Malaysia. Maka kaidah ke-9 ini maksudnya seperti ini, yaitu kebanyakan penyakit jiwa atau gangguan setan berlaku sewaktu masa lapang. Waktu kita lapang, main game, di handphone, di TV, waktu kita masa lapang, pergi night club, berkaraoke, waktu kita masa lapang, kita ikut perasaan hawa nafsu, tidak ada batas, kita enjoy sana, enjoy sini, waktu itu mudah kena penyakit. Jadi, penulis Syekh Abdullah As-Sadan menganjurkan jika kita ada masa lapang, maka masa lapang itu perlu kita isikan dengan zikir kepada Allah. Terutama kalau sudah sakit, kita perlu zikir kepada Allah. Dan zikir ini kita jangan bayangkan zikir ritual. Kita mesti pilih satu masa selepas maghrib, baca Al-Ma'surat, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Atas kah? Itu boleh, tapi bukan semata-mata itu. Maksudnya zikir.
kita memandu kereta, daripada kita pasang lagu-lagu artis, lebih baik kita, dalam hati kita berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu kita berbaris di kaunter KFC, ingin membeli ayam KFC, daripada kita tidak buat apa, asyik tengok skrin handphone, bagus dalam hati kita berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagus kita. Apabila kita biasakan, maka kita punya roh jadi kuat. Kita punya tubuh akan ada antibody yang kuat, yaitu roh kita menjadi kuat. Kita akan tidak mudah terkena penyakit, terkena sihir, dan kalau kita sudah kena penyakit gangguan jin, akan kesembuhan itu akan lebih cepat. Itulah maksudnya kaidah ke-9, sebagian besar penyakit itu sumbernya waktu senggang. Terusnya, kaidah ke-10, membesar-besarkan hal sepele, membiarkan orang yang penyantun menjadi bingung. Siapa yang baca ayat ini pun boleh bingung juga. Saya pun sekali baca bingung juga ayat ini. Sebab ini ayat Indonesia. Yang dia terjemahkan mungkin bulat-bulat dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa asli Arabnya difahami, atau orang Indonesia pun baca ini dia paham. Tapi kita orang Malaysia kena biasa baca ayat buku-buku Indonesia, baru kita dapat faham apa yang dimaksudkan ayat ini. Jadi fahamannya seperti ini. Pertama, hal sepele itu bermakna perkara yang remeh atau perkara kecil, remeh-temeh, kecil. Jadi maksud kaidah ke-10 ialah ada masanya kita suka berlebih-lebihan dalam memandang sesuatu masalah, lalu kita memberitahu pesakit perkara yang kecil, seolah-olah perkara itu besar, sehingga kita membingungkan pesakit. Yang dikatakan orang yang penyantun ini adalah pesakit. Pesakit biasanya kalau sudah begitu banyak kena serangan, jadi bersopan santun, jadi cakap pun tidak kasar, cepat sensitif, cakap sikit pun sudah tersinggung, merujuk kepada pesakit. Maka kita kena faham, kena ingat prinsip ini. Kita perlu selalu ingat, jangan memperbesarkan perkara kecil agar tidak membingungkan pesakit. Jangan kita katakan pesakit ini kena jin saka. Jadi kena untuk merawat secara efektif, kena semua keluarga berkumpul di satu rumah untuk membaca ikrar dan untuk diruqyahkan semua sekaligus. Masalah orang ni ada keluarganya tinggal di Australia, ada keluarganya sedang belajar di United Kingdom, adik-beradiknya. Jadi macam mana nak dikumpulkan? Terus ini pesakit akan jadi bingung, dia sangka kalau tidak dikumpulkan seluruh keluarga, ia tidak boleh dirawat. Sedangkan bila kita kaji, sekarang kita sedari bahawa sakit gangguan jin saka ini adalah lebih mudah untuk kita tangani daripada yang kita fikirkan selama ini. Yang mengganggu ni, jin saka mengganggu adalah makhluk yang berakal. Dia bukan binatang macam kucing, macam arnab, macam anjing yang tidak ada akal fikiran. Mereka ni akal fikiran. Kalau kita dakwa mereka, mereka boleh sukarela pergi. Tanpa perlu kita panggil semua ahli keluarga untuk hadir untuk membacakan ikrar pemutus hubungan jin. Kecuali ada yang belajar, ada ahli keluarga, mungkin pakcik, makcik, pak ngah, maksu yang ada ambil ilmu dari nenek moyang, yang mereka masih kekalkan ilmu itu, ilmu kebal, ilmu perbidanan kampung dan sebagainya. Itu mereka ingin tetap dengan jin saka, mereka dengan jin saka lah. Tetapi yang kita tidak mau, tidak akan menjejaskan kita yang tidak lagi mau jin saka itu dengan ahli keluarga yang mau. Tidak perlulah dikumpul semua. Jadi
kita tidaklah perlu beritahu sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah pesakit, malah akan membingungkan pesakit. Begitulah maksud secara ringkas kaidah ke-10 ini. Kita teruskan kaidah seterusnya, kaidah ke-11 saya akan coba laju dan ringkaskan ini sebab kita boleh buat lagi kuliah ulang kaji pada masa akan datang untuk kita pilih kaidah-kaidah tertentu untuk kita kupas lebih lanjut. Buat masa ini kita akan uraikan secara ringkas dahulu. Okey, kaidah ke-11 ialah ingat kematian yang membuat produktif, bukan membuat takut. Maksudnya, ramai pesakit kena gangguan jin lalu menjadi pesimis dan selalu berfikiran negatif. Antara fikiran negatif yang menjadikan pesakit bersikap pesimis ialah selalu ingat kematian, tetapi cara mereka ingat kematian itu menyebabkan mereka berfikiran negatif. Sedangkan ajaran agama Islam digalakkan kita ingat kematian. Sebab itu adalah baik. Sebab cara Islam apabila kita ingat kematian, kita akan bersemangat untuk membuat persediaan. Sebab semua manusia akan mati. Jadi kalau kita ingat kematian, kita tidak akan asik enjoy saja. Kita akan juga coba buat amal ibadah supaya kita dapat pahala untuk dibawa ke akhirat kelak, untuk kita nanti dihitung di padang mahsyar adalah juga kita punya amal ibadah. Atau kalau kita memang jenis kurang amal ibadah, kita banyakkanlah beristighfar, banyaklah memohon ampun kepada Allah agar dosa kita diampuni. Harap-harap kita punya dosa apabila diampuni kuranglah berat, lebih banyak beratnya pada amalan kita walaupun amalan kita sedikit. Jadi itulah yang dimaksudkan ingat kematian membuat produktif, bukan membuat takut. Jadi tugas kita peruqyah adalah membimbing pesakit. Bagaimana cara ingat kematian yang diajar dalam agama Islam. Kita ringkaskan itu, seterusnya kita pergi kaidah ke-12, membuat pasien Anda selalu optimis. Ini mudah difaham. Ini kita memberi nasihat kepada pesakit kita untuk selalu bersikap optimis, terutama kepada pesakit yang selalu menyalahkan diri sendiri, yang menyalahkan orang lain. Pesakit yang berkata, mengapa rawatan tiada kesan kepadanya? Mengapa ia belum sembuh? Maka perlulah dibimbing untuk tukar ungkapan negatif itu kepada yang lebih positif. Seperti saya yakin Allah akan menyembuhkan saya sama ada cepat atau lambat. Kita bimbing mereka untuk selalu bersikap optimis. Terusnya, buatlah pasien atau pesakit Anda merasakan nikmat Allah kepadanya. Yang dimaksudkan ini ialah jika peruqyah berjumpa pesakit yang asik merungut bahwa dia belum sembuh, maka peruqyah perlu selalu mengingatkan pesakit bahwa ada banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nasihat pesakit bahwa jika pesakit kurang komplain, tapi dia lebih banyak mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada dia, maka insya-Allah Allah akan menambah nikmat kepadanya dan mungkin suatu hari ia akan disembuhkan oleh Allah. Kaidah ke-14, buat pasien Anda hidup bersama penyakitnya. Kita kena bimbing pesakit ni kalau dia lambat sembuh untuk dia boleh hidup, melakukan kerja-kerjanya, hidup bersama penyakitnya. Begitu. So kita boleh ingatkan pesakit hadis Nabi yang mengatakan bahawa setiap muslim yang terkena musibah, penyakit, Allah akan menghapuskan kesalahannya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Allah kasih musibah, Allah bagi juga ia pahala. Jadi dia tidak sia-sia kalau dia bersabar walaupun dia belum lagi sembuh. Cuma apabila bersabar, kenalah mendapatkan rawatan yang selaras dengan Islam. Jangan bersabar tapi pergi ke Thailand minta rawatan bomosiam. Tak faham itu.
Oke, seterusnya kaidah ke-15, salat itu sebagai bentuk rehat bagi tubuh yang lelah dan sebagai bentuk rehat bagi jiwa yang penat bekerja. Ini senang difahami, saya tidak akan huraikan buat masa sekarang. Kita teruskan kepada kaidah ke-16. Niat yang lurus bukan petanda baiknya sebuah amalan. Ini yang kena kita selalu ingat. Sebab ada pesakit yang mendapatkan rawatan dengan cara yang salah, pergi bomosiam contohnya. Kaedah yang rawatan itu bertentangan dengan syariat, diberi azimat, disuruh baca jampi mentera. Alasan mereka berniat baik untuk kesembuhan, untuk sembuh, niat baik. Nanti dah sembuh, boleh mengajarkan umrah dan sebagainya. Tapi kita kena faham, Islam dia tidak menghalalkan cara atau menghalalkan niat sahaja. Niat kena betul, cara pun kena betul. Niat kena selaras dengan agama, ajaran agama Islam. Cara bertindak pun kena selaras dengan agama Islam. Maka peruqyah perlu menasihati pesakit bahawa niat yang baik tidak akan menjadikan amalan yang salah jadi betul. Niat perlu betul dan amalan juga perlu betul. Saya ringkaskan, kita pergi ke kaedah seterusnya. Kaedah ke-17. Ibrah itu berdasarkan kualitas dan bukan kuantitas. Ini bahasa Indonesia. Ibrah bermaksud mengambil pengajaran atau pelajaran. Kualitas ini adalah bahasa Indonesia yang bermaksud quality. Manakala kuantitas adalah bahasa Indonesia yang bermaksud quantity. Yang tadi kualitas quality, kalau kuantitas quantity. Untuk kaidah ke-17 ini, apa yang dimaksudkan penulis ialah lebih baik hasilnya kita meruqyah orang dengan jumlah yang sedikit dalam sehari daripada merawat terlalu ramai. Lebih senang kita berdakwah, memberi nasihat, membimbing jika kita merawat tidak ramai orang dalam sehari berbanding kita merawat terlalu ramai. Dalam kitab penulis menyarankan hanya meruqyah maksimum 10 orang dalam sehari. Ini pendapat pribadinya. Kita kena lihat situasi di tempat masing-masing. Ada tempat mungkin tidak ramai yang pandai meruqyah, tapi kampung itu ramai yang sakit, dan kalau tidak ditangani dengan segera, mereka akan pergi jumpa bomoh untuk perawatan. Jadi mungkin waktu itu tidak dapat elak untuk melakukan ruqyah massal. Walaupun ruqyah massal bukanlah yang terbaik, sebab kita tidak dapat menumpukan kepada pesakit, sebab ramai yang kita baca ruqyah, ramai yang ada di depan kita, mungkin ramai yang kerasukan, jadi kita tidak dapat tangani satu demi satu pesakit. Tapi kalau itu dia saja yang ada, berbanding dengan kita biarkan mereka pergi ke penjumpa bomoh, mungkin kita terpaksa juga melakukan ruqyah massal di balai raya, di surau, sebagainya. Itu bergantung keadaan. Tapi dalam kitab ini, penulis mengatakan, ibrah itu berdasarkan quality, bukan quantity. Quality itu penting. Jadi, dia mengesyorkan dalam sehari jangan terlalu meruqyah terlalu ramai untuk mendapat quality yang lebih baik. Oke, seterusnya, kaidah ke-18, jaga agar setan, ini tulisan Indonesia, kalau ejaan kita SYAITAN, jaga agar setan tidak berbicara ketika meruqyah pasien Anda. Ini saya perlulah juga sentuh. Ini ada perbezaan pendapat. Kalau penulis kitab ini adalah antara peruqyah yang tidak suka berdialog dengan jin ketika meruqyah. Bagi penulis kitab cukup meruqyah dengan niat dakwah dan sembuh. Maka tidak perlu berdialog dengan jin yang merasuk pesakit. Tapi kaedah ke-18 ini tidak semua peruqyah yang setuju. Contohnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali membolehkan berdialog dengan jin semasa sesi ruqyah dengan syarat berdialog untuk berdakwah kepada jin, dan jangan berdialog yang meleret-leret, berdialog yang perlu sahaja. Janganlah kita baca ruqyah pesakit kerasukan gaya jin Pontianak, kita pula bawa berbual lah
jin Pontianak itu. Makcik dari mana? Dari kubur kah? Dari pohon yang berada dekat rumah kah? Kalau orang makcik di mana? Kampung sekarang, makcik makcik Pontianak. Makcik tak sedih kah? Tinggal seorang-seorang, tidak ingin tinggal dengan keluarga. Jangan meleret. Banyak perawat yang kerjanya yang berdialog melarat-larat, meleret-leret. Lalu saya jumpa. Saya orang yang berdialog. Kalau saya meruqyah, kalau pesantren saya berdialog. Sebab saya memegang kepada saya ikut aliran yang berdialog, yang berdakwah kepada jin. Sebab pengalaman saya apabila kita berdakwah dengan jin, jin itu ingin keluar dengan secara sukarela, senang kerja kita. Kita suruh mereka keluar, mereka keluar. Setuju masuk Islam atau bertobat, mengucap 2 kalimat syahadah, mereka akan keluar. Dan kemungkinan kalau mereka jujur, mereka tidak akan kembali lagi. Kalau mereka kembali lagi minggu depan sebenarnya mereka itu sudah tertarik dengan Islam, tapi masih belum lagi kukuh hati mereka. 2-3 kali dakwah lagi, insya Allah mereka boleh masuk Islam, mereka pula jadi pendakwah di alam mereka. Bayangkanlah, dengan jin ini, seekor jin ini kita bawa masuk Islam, lepas itu dia berdakwah di alamnya. Kalau ada 10 jin lagi dia bawa masuk Islam, berapa banyak pahala kita dapat? Daripada kita mengislamkan seekor jin atau seorang jin, dia jadi betul-betul masuk Islam, bertobat, dia pergi berdakwah di alam dia, sudah berapa banyak pahala kita dapat. Besar pahala dapat membawa manusia masuk Islam, berdakwah kepada mereka. Dan bukan sekadar manusia, makhluklah, makhluk yang mukallaf. Jadi untuk kaedah ini ada perawat yang tidak suka berbicara dengan atau berdialog dengan jin, ada peruqyah juga yang berdialog dengan jin. Tetapi dialog itu mestilah jangan meleret-leret. Oke, seterusnya. Kaidah ke-19, wahai peruqyah, jangan menunggu terima kasih dari sesiapa pun. Ini memang selalu berlaku. Ramai pesakit yang dirawat oleh peruqyah, termasuk penyakit pesakit yang telah sembuh, tidak menghargai peruqyah. Lebih ramai. Ada yang menghargai. Menghargai ini maksudnya appreciate, bukan meletakkan harga jual beli, tapi appreciate. Malah ada ucapan terima kasih pun tidak diucapkan kepada peruqyah. Jadi penulis kitab menasihati peruqyah agar bersedialah untuk menghadapi situasi seperti ini dan tetap tenang dan berharaplah pahala daripada Allah jika kita punya usaha tidak dihargai. Peruqyah yang selalu berharap dihargai oleh pesakit dan keluarga pesakit akan merasa hampa dan kecewa apabila pesakit sembuh, tapi pesakit langsung tidak mengucapkan terima kasih kepada peruqyah. Jika pesakit tidak menghargai, peruqyah berharaplah ganjaran daripada Allah. Pesakit pula kena ingat, ada kemungkinan mereka telah sembuh sekian lama, tapi akhirnya Allah takdirkan mereka juga sakit semula. Sebabnya karena mereka tidak pandai bersyukur. Pernah ada seorang sahabat peruqyah dari Pahang, dipujuk-pujuk. Dia kata oleh satu pesakit, kalau saya tidak silap dari Perak ataupun di Pulau Pinang, minta dia dari Pahang datang. Mereka tidak ingin datang ke Pahang, dan ini bukan Coach Kamarul, ada peruqyah lain. Tidak mau. Akhirnya tidak mau ini pesakit ke Pahang, berbagai alasan yang tidak dapat. Mereka minta perawat ini datang ke tempat mereka. Waktu itu dikatakan pesakit itu dengan keluarga dia sejak di rumah tuh, dan sudah diletak, bagi tahu perlulah dibayar. Setuju. Sudah berjalan begitu jauh, terpaksa satu peruqyah itu membawa temannya menemani, bawa kereta jalan yang jauh sampai ke antara Perak atau Pulau Pinang, saya sudah lupa. Sampai di
tempat itu mereka terpaksa bermalam sebab sudah lewat, tinggal lagi hotel, bayar hotel. Bila esoknya pergi ke rumah pesakit, rupa-rupanya pesakit kumpulkan ahli keluarganya yang lain lagi, yang jauh-jauh kumpul, ramai. Sudah selesai rawat, dihulurlah hadiah sarung surat. Di Sabah panggil sarung surat, kalau saya tidak silap di Semenanjung sampul surat. Dan biasanya kalau di Sabah sarung surat itu atau sampul surat adalah isi di dalamnya. Ada gambar agung yang kita biasa sebut duit atau uang. Jadi mereka pun keluar dari rumah pesakit dan sebelum balik ke Pahang kononnya singgahlah makan. Dan gunalah duit yang di dalam sarung surat itu, dibuka berapa isi di dalam, RM10. Berapa banyak tol yang perlu dibayar dari Pahang ke Perak, bayar hotel lagi, bayar minyak kereta, RM10. Bila saya ceritakan kisah ini kepada istri saya, dia kata kemungkinan yang pesakit memujuk ini, dia pun jadi broker. Dia kumpul keluarga yang jauh-jauh yang lain, pergi ke rumah dia, mungkin setiap keluarga itu dia bagi tahu, oh ini ustaz dari jauh, kita kena hadiahkan dia lah. Mungkin setiap keluarga itu ada bagi duit, mungkin 10, 20, 30, mungkin ada yang 50, mungkin 100 kita tidak. Tapi lupanya setelah dia dapat mungkin duit itu, dia pula tol, jadi tol. Tapi masalah dia bagi tol, dia ambil mungkin 90% daripada itu, dia kasih 10%, RM10 dia kasih perawat, yang lain dia ambil sendiri. Begitu. Jadi broker. Jadi orang macam itu kita kena paham lah. Adakah Allah akan bagi dia kesembuhan? Jangan hanya menghendaki peruqyah ikhlas, tapi pesakit pula tidak perlu pula ikhlas. Jadi renung-renungkanlah. Kita pergi kepada kaedah seterusnya, ada lebih kurang 8 kaedah lagi. Okey, kaedah ke-20, berfikirlah dengan akal anda, bukan akal orang lain, dan bedakan dengan fakta-fakta dan dugaan-dugaan. Ini sebenarnya perlu kupasan yang lebih mendalam, coba saya ringkaskanlah. Dahulu, apabila kita belajar ilmu ruqyah, kita boleh belajar dengan ramai orang. Syekh Abu Al-Bara kita belajar dengan Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, dengan Ustaz Mustar, dengan Ustaz Nuruddin, dengan berbagai kita belajar. Cuma kita tidak wajib kita terima bulat-bulat apa yang guru tu ajar. Kalau tidak sesuai, kita ada akal fikiran yang Allah jadikan. Tidak sesuai, tidak salah, kita tidak ikut. Kita hormat mereka sebagai guru, tapi tidak salah apabila kita tidak ikut apa yang mereka katakan. Mereka juga manusia, mungkin ada pendapat mereka silap. Itu secara ringkas lah. Secara ringkas, kita akan pergi kepada kaedah seterusnya, dan mungkin akan datang kita akan buat lagi kuliah ulang kaji untuk kaedah-kaedah ini. Dan ini baru kaedah yang diajar oleh Syekh Abdullah As-Sadon. Mungkin akan datang, sebenarnya yang saya lebih tertarik ada lagi kaedah yang disampaikan oleh Syekh Abu Al-Bara bersama bin Yasin Al-Mani, guru saya. Itu saya lebih tertarik dengan yang kaedah-kaedah yang disusun. Mungkin kalau ada masa, mungkin saya akan buat nota slide untuk mengajar pula kaedah-kaedah ruqyah syariah yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara. Okey, kita ringkaskan, kita pergi ke kaedah ke-21. Kebanyakan setan tidak menimbulkan penyakit fizik, tapi memanfaatkan penyakit fizik yang sudah ada untuk menyakiti. Ini pun ada beberapa pandangan yang menurut penulis ini, bila kita sakit fizikal, kita kena sakit gangguan jin, kita akhirnya boleh memberi kesan jadi penyakit fizikal. Tapi penyakit fizikal itu memang kita sudah sedia ada. Darah tinggi kah, sakit jantung kah, tetapi bila setan masuk campur, menjadi lebih parah, lebih teruk sakit itu. Tapi ada pula pendapat juga mengatakan, memang ada setengah penyakit fizikal itu, memang punca dia dari setan, dari jin.
Contohnya ada kanser, jenis kanser tertentu memang dari jin yang punca dia. Bukan yang kita memang ada penyakit, jin menambah terukkan lagi penyakit kita. Tapi memang dari punca dari gangguan tu jin yang menjadi kanser. Itu secara ringkasnya. Jadi prinsip-prinsip dasar ini, kaedah-kaedah ruqyah syariah ini, ada tuh semua peruqyah ulama sepakat. Ada tuh berbeza pendapat. Ilmu-ilmu yang advance level ni, kita tidak heran kalau berlaku perbezaan pendapat. Pada dasar dia sama pendapat. Tapi bila sudah naik advance level, memang ada perbezaan pendapat. Begitulah juga macam kita belajar ilmu fiqh. Kita belajar fiqh tentang rukun wudu, rukun solat, dan sebagainya. Tapi bila kita advance level, kita belajar ilmu usul fiqh, karena kita belajar perbezaan mazhab. Imam Syafi'i kata begini, Imam Hambali berpendapat begini. Mazhab ini kata kalau bersentuhan perempuan lelaki, kulitnya tanpa lapik, batal air wudu. Mazhab yang lain pula mengatakan tidak batal, kecuali timbul syahwat. Jadi itu memang perkara biasa. Apabila kita bercerita dengan orang awam, kita cerita yang simple, ringkas. Kita jangan bawa cerita budak tingkatan 3, tingkatan 5, kita bawa cerita topik universiti. Kita bawa topik universiti, bawa kasih ajar budak tingkatan 3, buku tebal-tebal begini, bengong budak. Jadi kita tengok level. Kalau orang tu pelajar universiti, kita ajar ilmu taraf universiti. Kalau budak baru tingkatan 1, tingkatan 2, atau budak tingkatan 5, kita ajar taharaf SPM. Begitu. Jadi kita cara penyampaian itu penting. Okey, kita ringkaskan dulu, kita pergi kepada kaedah seterusnya. Gunakan firasat dalam pengobatan. Ini yang dekat-dekat penghujung ni sebenarnya perlukan huraian lagi yang panjang lebar. Cuma kita ringkaskan sejaklah dahulu. Secara ringkasnya, firasat yang dimaksud dalam ruqyah ialah melihat tanda-tanda zahir untuk menyingkap keadaan batin atau keadaan sebenar sesuatu. Saya beri contoh ringkas saja untuk mudah faham. Kalau macam peruqyah, nampak wajah seseorang berwarna kehitam-hitaman. Jika dia seorang yang kulit putih, tapi wajahnya nampak kehitam-hitaman. Atau dia seorang yang kulit sawo matang, tiba-tiba wajah dia kekuning-kuningan atau pucat. Itu wajah berbeza dengan wajah asal, warna itu. Jadi maka peruqyah itu, karena ada hadis, ada ajaran ulama, maka peruqyah itu boleh menyimpulkan pesakit itu mungkin terkena ain. Itulah yang dikatakan firasat. Namun kita kena ingat, firasat sekadar firasat. Ia tidak semestinya tepat. Maka jangan taksub kepada firasat. Untuk menajamkan firasat ini, ada beberapa cara, antaranya banyak pengalaman meruqyah orang. Kita ringkaskan setakat itu, kita pergi kepada kaedah seterusnya, kaedah ke-23. Beraneka ragamnya dalam pengubatan menjelaskan keaneka ragaman sebab-sebab kasusnya dan tata cara pengubatannya. Agak membingung, agak sukar juga difahami, ini bahasa Indonesia kepada yang tidak biasa baca Indonesia. Jadi saya coba beginilah, saya ringkaskan. Kasus ni maksudnya biasa case. Dalam bahasa Malaysia kita sebut case. Dalam bahasa Indonesia disebut kasus. Kaedah ini menerangkan bahawa sebab-sebab penyakit ada beraneka ragam dan cara-cara merawatnya pun ada berbagai ragam. Ada membaca ruqyah tanpa sentuhan, ada membaca ruqyah dengan sentuhan kepala, ada membaca ruqyah lalu hembus nafas ke air dan air dibuat minum dan mandi. Berbagai ragam rawatan juga, ini berbagai ragam rawatan ini bukanlah bermaksud semua cara boleh digunakan. Ingat itu. Bukan semua cara boleh digunakan walaupun haram. Kalau haram tidak boleh digunakan. Kalau syirik tidak boleh digunakan cara itu. Apa ini? Oke, seterusnya kaedah ke-24, ini pun kaedah penting. Al-Quran adalah ubat segala penyakit. Oke, saya ringkaskan. Kaedah 24 ini adalah prinsip asas yang sangat penting bagi peruqyah.
Ruqyah perlu percaya bahwa Al-Quran boleh mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit rohani, penyakit mental, dan juga penyakit fizikal. Namun ada orang yang berpendapat ruqyah hanya sesuai untuk penyakit gangguan jin dan tidak sesuai untuk penyakit fizikal. Mereka berpendapat penyakit fizikal seperti kanser dan sebagainya hanya sesuai dirawat dengan rawatan moden. Ingat, apabila kita memegang prinsip dalam kaedah ke-24 ini, bukan bermakna kita menasihati pesakit langsung jangan dapatkan rawatan hospital. Bukan begitu. Pesakit fizikal perlu juga menjalani kedua-dua rawatan. Pergi ke hospital, pergi ke klinik, dan pergi juga mendapatkan rawatan ruqyah. Sebab mana tahu sakit batuk-batuk, sakit lumpuh itu bukan semata-mata sakit fizikal. Batuk-batuk bukan semata karena bakteria, tapi mungkin juga simptom-simptom kena, kalaupun tidak sihir, mungkin kena gangguan jin, kalau bukan gangguan jin mungkin juga kena ain dan sebagainya. Jadi perlulah juga rawatan ruqyah. Itu secara ringkasnya kaidah ke-25, bacaan imajinatif bagian penting di dalam membaca ruqyah. Ini pun perlu huraian yang panjang. Saya tidak huraikanlah, kita coba ringkaskan. Ini bacaan imajinatif bagian penting. Sebenarnya saya ada huraikan dulu nih secara tidak langsung pada kuliah-kuliah yang lalu. Pertama, kalau saya tidak silap, bagian tajuk cara memilih ayat-ayat ruqyah, kalau saya tidak silap. Jadi saya tidak akan huraikan ini pada masa sekarang. InsyaAllah kalau kita buat kuliah ulang kaji, mungkin saya akan huraikan lagi ini lebih mendalam pada masa akan datang. Cuma perlulah kita tahu bahawa ada prinsip ni supaya tidaklah kita melenting apabila orang kata meruqyah dengan imajinatif terus kata apa ni buat bid'ah. Tidak ada diajar ini dalam ruqyah syariah. Bacaan imajinatif. Awak mereka-reka. Sedangkan ulama dan juga peruqyah berpengalaman yang mengajarkan, dan Syekh Abdullah As-Sadan ni adalah peruqyah yang sangat senior. Malah Syekh Abu Al-Bara, kita nampak Syekh Abu Al-Bara tu begitu dah berumur pun merujuk kepada tulisan-tulisan Syekh Abdullah As-Sadan. Tapi sama ada beliau setuju atau tidak setuju itu perkara lain, tetapi ia juga merujuk. Malah kalau saya tidak silap ada dalam salah sebuah buku Syekh Abu Al-Bara mengatakan dia pernah berjumpa dengan Syekh Abdullah As-Sadan dan berbincang tentang topik-topik ruqyah ni dengannya. Itu secara ringkaslah. Kita ke kaidah 26, ain yang paling banyak menimpa manusia dan yang lainnya pengecualian. Secara ringkasnya, penulis mengatakan kebanyakan orang sakit di dunia ini adalah akibat ain. Cuma kita tidak sedar. Kita sangka kena sihir, kita sangka kena kanser biasa. Tahu-tahu dulu tidak ada pun kanser. Kali cek doktor terus dikatakan kanser stage 4. Mana dia stage 3, mana stage 2, mana stage 1. Kenapa kita tidak sedar waktu stage 1, stage 2? Kenapa sekali cek dikatakan ada kanser? Dah stage 4. Mungkin juga itulah bukan kerana kanser sakit fizikal, tapi mungkin kerana ain. Sebab kalau kita belajar dulu sampai ada ikuti kuliah tentang penyakit ain, ain juga boleh menyebabkan orang terkena kanser. Jadi ini yang dikatakan oleh Syekh Abdullah As-Sadan bahawa ain, banyak orang sakit adalah berpunca dari ain. Kaedah yang seterusnya, yang terakhir, kesembuhan hanya di tangan Allah. Ini kita kena pahami betul-betul. Kaedah yang pertama dan kaedah yang terakhir ini sangat penting. Perlu diketahui oleh peruqyah dan juga perlu dibimbing, diajar kepada pesakit. Kaedah ke-27 ini mengingatkan kita bahawa sakit adalah takdir Allah dan kesembuhan juga datangnya dari Allah.
Jika pesakit lambat sembuh, maka terangkanlah kepada pesakit bahwa sakit itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Nasihatilah pesakit agar bersabar. Bersabar bermaksud pesakit jangan berputus asa. Pesakit tanpa berputus asa melakukan rawatan menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam dan tabah menghadapi sakit sambil tetap menaruh harapan kepada Allah yang akan menyembuhkannya. Jika belum sembuh, hati perlu percaya sakit itu adalah ujian daripada Allah dan pahala besar menanti di akhirat apabila kita sabar menghadapi penyakit. Jadi penulis kitab Syekh Abdullah As-Sadon, dia ada buat penutup, yang ini saya ringkaskan. Dia mengingatkan kepada kita, kepada para pembaca, bahawa ruqyah itu tidak dikhususkan hanya untuk orang tertentu, tapi ruqyah itu untuk diri sendiri, untuk orang terdekat dan juga sahabat andai. Maknanya ilmu ruqyah itu bukan hanya untuk orang tertentu, orang yang macam contoh ilmu perubatan hanya untuk dokter. Ruqyah syariah tidak begitu. Dia untuk semua. Sama ada ustaz boleh mengamal ruqyah syariah, tukang sapu yang beragama Islam boleh mengamalkan ruqyah syariah, cikgu boleh mengamalkan ruqyah syariah, golongan profesional boleh mengamalkan ruqyah syariah. Itu sebenarnya ruqyah syariah boleh diamalkan oleh masyarakat kita, bukan hanya orang tertentu yang bukan hanya orang tu belajar lepas tu jadi seolah-olah macam doktor, hanya dia siap boleh mengamalkan ruqyah syariah. Bukan begitu. Itu pendapat para peruqyah senior seperti Syekh Abdullah As-Sadon. Jadi ruqyah itu adalah amal yang paling afdal diamalkan oleh orang-orang Islam. Jadi itulah penutup kuliah saya pada malam ini. Ringkasan dia, kesimpulan dia, diharap peserta akan bertambah kefahamannya berkaitan kaedah-kaedah ruqyah syariah, dan ilmu kaedah-kaedah ruqyah syariah adalah penting agar kita dapat panduan bagaimana meruqyah. Jadi selepas ini saya nampak Coach Kamarul Azli ada. Apa yang saya ingin lakukan selepas ni, sebelum kita sesi soal jawab, kita akan ada, saya ijazahkan satu doa ruqyah. Saya baca, kalau peserta dengar, saya huraikan sedikit agar faham. Lepas tu saya baca balik, yang lain ikut tetapi tanpa perlu buka mikrofon, ikut. Lepas tu saya akan katakan saya ijazahkan. Lepas tu masing-masing bercakap tanpa buka mikrofon mengatakan saya terima ijazahnya. Jadi sebelum saya ajar satu doa ni, sebab saya kena buka dulu sekejap saya punya nota, saya akan paparkan ayat tu, doa tu. Jadi saya tutup dulu sekejap skrin saya, ada untuk macam seminit begitu. Nanti saya buka balik skrin saya, buat masa dalam seminit ni. Nanti Coach Kamarul dulu ambil alih sekejap majlis ni sebelum saya bagi ijazah satu doa ruqyah. Lepas tu baru kita buka sesi soal jawab. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sinar kerana sebelum kita kepada sesi soal jawab, Ustaz Sinar nak bersedia dulu untuk pengijazahan ayat ruqyah. So alhamdulillah, terima kasih yang mana yang sertai program hari ini, kuliah hari ini. Cuma saya tak sempat untuk berada di awal program. Saya ada sesi rawatan malam ni, emergency sikit. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Okay, nanti yang mana yang ada soalan, boleh dah bersedia soalan daripada sekarang. Boleh type soalan di ruangan teks dengan soalan-soalan. Nanti di waktu sesi soal jawab, kami admin akan respon dan reply lah. Okay. Kalau ada soalan boleh terus bertanya juga di sesi soal jawab di ruangan teks, supaya nanti waktu soal jawab nanti kami akan reply. Sementara menunggu Ustaz Sinar untuk bersedia. Okay, kalau yang ada soalan boleh start typing dulu. Okay, typing dulu.
soalan untuk bersedia. Sekejap lagi, okey, Ustaz Sinar dah get ready. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Sinar untuk pengijazahan ayat ruqyah. Terima kasih Coach. Ayat-ayat ruqyah ada banyak dan saya telah hadiahkan buku dan ada yang telah beli buku Coach Kamarul. Boleh baca-baca. Kita akan ijazahkan bukan sekaligus sebab kita ijazahkan dan beri sedikit kefahaman. Jadi kita akan ijazahkan sedikit demi sedikit tapi lama-lama akan terkumpul banyak ayat-ayat ruqyah yang kita akan dapat dan apabila kita ijazahkan, kita ajar, dia lebih melekat di hati. Apabila kita baca akan lebih kita yakin. Dari lebih baik dengan cara itu daripada kita katakan ini 20 ayat saya ijazahkan. Tapi kalau kita tidak paham dan kita tidak amalkan, tidak ada juga kesannya. Okey, jadi siapa yang ada buku ni bolehlah rujuk buku ni, kalau tidak ikut sejak saya apa yang saya baca, kita akan saya buka dulu. Buku ni ada dihadiahkan di grup. Telah lama sudah dihadiahkan di grup. Saya akan ambil satu doa untuk diijazahkan. Ada buku ini. Ini doa ni. Doa ni yang. Okey, Mula-mula, okey, dengar apa saya baca. Lepas tu saya akan beri sedikit huraian. Lepas tu baru kita akan baca beramai-ramai. Cuma saya yang baca yang keluar buka mikrofon, yang lain baca tanpa buka mikrofon. Lepas tu kita mungkin boleh baca sekali atau 3 kali ulang. Lepas tu saya akan katakan saya ijazahkan doa ini untuk tujuan meruqyah dan masing-masing bolehlah sebut saya terima ijazahnya. Okey, yang nombor 6 tu doa pendinding dari diri daripada ain. Lafaznya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Yang maksudnya aku meminta atau memohon perlindungan kepada Allah bagi kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang yang berbisa dan bencana ain ataupun pandangan mata yang jahat. Doa ni adalah dibaca, doa ni adalah hadis Nabi, Sahih Bukhari, riwayat Bukhari. Ia dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ke atas cucunya bernama Hasan dan Husin. Ada 2 cucunya, jadi itulah dalam kalimah itu lafaznya u'izukuma. Aku mohon perlindungan kepada Allah bagi kamu berdua. Itu lafaz asalnya, hadisnya. Dan disebut juga min kulli syaitani wa hammah. Wa hammah dalam terjemahan biasa dikatakan binatang yang berbisa. Wa hammah dan binatang yang berbisa. Tapi ada ulama-ulama mengatakan hamma ini bukan semata-mata binatang berbisa. Bukan semata-mata ular, kalajengking. Tapi ia juga merangkumi berbagai jenis binatang yang mendatangkan penyakit, termasuk juga bakteria, virus, dan sebagainya. Bukan hanya binatang berbisa. Jadi doa ini adalah doa yang umum, sesuai dibaca kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada diri kita sendiri, juga kepada pesakit. Jadi, kalau kita baca, kalau ilmu tata bahasa Arab, sekiranya kita membaca ramai orang. Kita membaca ramai, lafaznya ada berbeza sikit. Tadi u'izukuma. Tapi kalau kita baca katakan pesakit duduk di depan kita ramai, kita tukar sedikit lafaznya kepada u'izukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Yang ayat awalnya itu u'izukum. Maksudnya aku meminta atau memohon pertolongan kepada Allah bagi kamu semua apabila kita meruqyah ramai orang. Atau kalau kita meruqyah keluarga kita, termasuk diri kita sendiri, kita berdoa bersama istri dan anak, maka lafaznya
bertukar menjadi na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Yang bermaksud kami memohon perlindungan kepada Allah bagi kami semua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang yang berbisa dan bencana ain. Dan sekiranya kita membaca doa ini untuk diri kita seorang sahaja, contohnya lepas sembahyang kita ingin membaca doa ini, maka lafaznya ada perubahan sedikit, yaitu pada ayat awalnya kita bertukar. Yang lain sama, tapi ayat awalnya jadilah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Maksudnya, aku memohon perlindungan kepada Allah bagi diriku sendiri dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang yang berbisa dan bencana ain. Jadi ini adalah doa daripada hadis Nabi apabila Nabi membaca doa perlindungan ke atas cucu yang disayanginya yang bernama Hasan dan Husin. Kerana ada dua orang cucu, jadi lafaz asal dalam hadis Nabi disebut u'izukuma. Dalam hadis Nabi. Jadi sekarang saya akan baca dan yang lain ikut. Kita akan baca ketiga-tiga lafaz lah. Ketiga-tiga lafaz itu, lafaz yang pertama seperti yang dalam hadis Nabi, lafaz kedua untuk meruqyah orang ramai, lafaz ketiga untuk meruqyah diri sendiri bersama keluarga, lafaz yang terakhir itu adalah untuk meruqyah diri sendiri sahaja. Okey, bersedia? Okey. Karena ada beberapa lafaz, satu lafaz ini kita baca sekali sahajalah untuk menjimatkan masa. Okey, lafaz yang pertama tu yang di bawah nombor 6. Saya baca sekali. Lepas tu yang kali kedua ikut beramai-ramai. Yang pertama saya baca dahulu untuk didengari, dan kedua saya baca diikuti beramai-ramai tanpa perlu buka mikrofon. Okey, bismillah. Lafaz ini yang daripada hadis Nabi. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Okey, sekarang saya baca kali kedua dan diikuti ramai dengan yang lain, ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Okey, sekarang untuk lafaz yang kedua, iaitu kita baca kepada orang ramai, pesakit di depan kita yang ramai orang. Ini lafaznya. Saya baca dulu, dengar, lepas tu kali kedua saya baca baru diikuti ramai-ramai membaca. Dia perubahan dia pada pangkal awal perkataan sahaja, ya. Okey, dengar baik-baik. U'izukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Okey, sekarang ikut saya baca. Ingat yang awalnya u'izukum. Okey, kita baca beramai-ramai. U'izukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Okey, bacaan yang seterusnya kita yang sesuai dibaca beramai-ramai. Kita suami, isteri dan anak-anak. Ini baca untuk beramai-ramai. Dia punya pangkal perkataan saya berubah menjadi na'udzu. Okey, dengar dahulu saya baca. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Okey, sekarang kita baca beramai-ramai. Pangkalnya na'udzu. Okey, kita baca beramai-ramai. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah
wa min kulli ainil lammah. Dan terakhir, lafaz terakhir ini untuk kalau kita baca sendiri, untuk kita merawat diri kita sendiri atau memohon perlindungan. Contohnya kita mau masuk hutan, kita mau pergi, kita tentera untuk mau pergi berperang, atau kita nih jururawat, dokter untuk merawat pesakit yang penyakit jangkit, kita boleh baca doa perlindungan ini. Yang ini untuk sendiri, yang kita boleh baca seorang diri. Yang berubah kalimat pertama yaitu sekarang a'udzu. Oke, dengar dahulu. Pertama saya baca. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Nah, sekarang kita baca beramai-ramai. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Maka dengan ini saya ijazahkan doa perlindungan yang baru kita baca tadi kepada semua peserta yang hadir pada malam ini. Semoga ia bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat. Doa ini daripada hadis Nabi, apabila kita baca, kita akan mendapat pahala. Jadi saya dengan ini saya ijazahkan kepada semua yang hadir pada malam ini dalam kuliah kita. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Alhamdulillah, selesailah sudah kuliah dan juga selesainya kita mengijazahkan. Saya tutup dulu slide. Ijazahkan satu doa ruqyah. Kejap saya tutup dulu. Maka dengan ini kita bolehlah buka kepada sesi soal jawab, dan sementara itu mungkin coach boleh tengok apa-apa soalan. Saya tutup dulu sekejap saya punya screen untuk saya ada lebih kurang seminit, ada urusan dulu, berehat sekejap, mungkin mau minum air dulu, lepas itu nanti saya akan muncul semula. Jadi saya serahkan dulu majlis ini kepada Coach Azli, dan sesiapa yang ingin bertanya bolehlah type soalan-soalan di ruangan chat box. Oke, saya serahkan dulu majlis kepada Coach Kamarul. Saya ingin tutup skrin dan minum dulu air. Oke. Okey, terima kasih semua. Kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, kalau ada soalan boleh bertanyakan di ruangan teks boleh. Kalau nak bercakap, nak bertanyakan secara langsung juga boleh, tak ada masalah. Boleh terus. Okey. Kalau ada soalan boleh bertanyakan pada soalan, insya-Allah. Ada soalan, boleh bertanya soalan, teruskan. InsyaAllah saya akan bantu untuk jawab soalan kalau ada soalan. Tak ada soalan malam ni? Waalaikumsalam. Bolehkah saya tahu berapa kali untuk untuk kita bagi ayat ruqyah tadi? Berapa kali? Saya tak faham soalan tu. Syarul Izzat boleh jelaskan sikit soalan tu, saya tak faham. Bolehkah saya tahu berapa kali untuk kita bagi ayat ruqyah tadi? Soalan tu tak berapa nak faham tu. Apa maksud Syarul Izzat? Syarul Izzat boleh memperjelaskan sikit soalan tu? Tak faham. Adakah kalau nak type soalan tu biar jelas sikit soalan dia. Tak ada masalah. Okey, untuk jawapan Syarul Izzat, kita nak baca berapa kali tak ada masalah. Senang saja bagi saya macam ni. Kita kena faham macam ni. Ayat-ayat Quran ni
ayat Quran dia tak kisah pun nak baca berapa kali. Awak baca sekali, awak hanya dapat pahala dan rahmat satu. Awak baca banyak kali, banyaklah pahala dan rahmat dia. Macam tu je. So terpulang atas usaha masing-masing. Kalau dia merasakan dengan sekali baca, dia cukup yakin akan terlindung daripada segala gangguan, sekali pun dah cukup, tak ada masalah. Tapi secara relatifnya, kita kena baca banyak kali lah. Nak baca berapa kali, terpulang, tak ada masalah. Nak baca 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh, nak baca 100 kali boleh, nak baca 1000 kali juga boleh. Atas usaha kita masing-masing. Dia tak menjadi satu syarat untuk baca berapa kali. Okay? Boleh teruskan soalan? Soalan lain? Coach, boleh saya tambah sedikit? Boleh, tambah silakan. Okey, berkenaan dengan soalan tadi, tambahan daripada apa yang Coach jawab, memang berapa kali kita baca pun boleh. Tapi untuk mungkin panduan umum, begini tambahan dari saya. Sekiranya kita belum hafal doa itu, kita ingin jadikan lancar bacaan, kita boleh baca setiap hari sekurang-kurangnya kita baca 3 kali lah, macam lepas solat kita baca, kita 3 kali ulang, atau bila-bila ada kelapangan kita baca 3 kali ulang. Dia jadi 2, 1 kita baca untuk latihan, untuk kita menghafal, dan kedua kita bila kita baca kita niat sebagai doa, insya-Allah Allah akan kabulkan doa kita. Tapi ada masa yang memang kita tidak akan dapat baca banyak. Contohnya tiba-tiba kita mengajar di sekolah ada kerasukan, berjangkit-jangkit, histeria, satu lagi kena histeria, satu lagi pelajar kena histeria, kita tidak akan mungkin untuk mendidik diri kita untuk menangani, lepas itu menangani pelajar itu kita mungkin hanya sempat baca sekali sahaja. Tapi kita sebelum ini sudah biasa baca berkali-kali, jadi kita mungkin waktu itu keadaan emergency kita baca sekali, apabila keadaan tenang, mungkin kita boleh ulang-ulang balik baca doa itu. Begitu panduannya lah, artinya terpulang kepada kita, tapi kita boleh juga baca berulang untuk jadikan wirid harian, baca 3 kali setiap lepas solat ataupun bila-bila masa, dan apabila keadaan emergency mungkin kita hanya sempat baca sekali sahaja. Contohnya kita masuk hutan, tiba-tiba kita dengar bunyi, kita ni mau pergi berburu atau memancing, tiba kita dengar mungkin bunyi macam harimau. Jadi mungkin waktu itu kita hanya sempat baca sekali saja, lepas itu kita tengok kiri kanan dalam hutan itu untuk bersedia kalau diterkam harimau dan sebagainya. Jadi begitulah, lihat kepada situasi. Itu tambahan dari saya dan saya serahkan semula kepada Coach. Okey, soalan daripada Abdullah Azam. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita mempercayai 100% apa yang dikatakan oleh jin yang merasuk seseorang itu? Tak boleh. Okey. Kita hanya sekadar dengar sahaja apa yang dia cakap, tak boleh percaya. Okey. Sebab jin ni, syaitan ni dia penuh dengan tipu daya. Dalam keadaan dia tersepit, dia terdesak tu, dia akan masih cuba untuk menabur fitnah lagi. Dalam keadaan dia dah kena picit dengan perawat, sakit dengan perawat, dia akan cuba menabur fitnah, mengatakan yang ini adalah sihir, ada orang ni hantar, ada orang ni hantar dan sebagainya. Okey, kita tak boleh percaya. Cuma sebagai nasihat saya, apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh jin yang merasuk, kita hanya jadikan sebagai guideline, sebagai panduan sahaja. Kita tak boleh percaya langsung 100%. Kalaulah dia kata ada si fulan bin si fulan ni lah yang menghantar sihir kepada si pesakit, kita tak boleh percaya langsung 100%. Tapi sekadar langkah berjaga-jaga, kalaulah ada barang yang diberi oleh si fulan tu, kita ambil, buang dan bakar. Kalau ada makanan yang diberi oleh si fulan yang disebut tu, jangan makan dan sebagainya. Sebagai langkah berjaga-jaga sahaja. Tak boleh percaya langsung sebab dia akan cuba melaga-lagakan kita antara satu sama lain. Okey, boleh Ustaz Sinan nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, tambahan daripada saya, ini adalah tambahan daripada jawapan Coach, saya juga setuju. Memang kita tidak boleh percaya 100% apa yang dikatakan oleh jin yang merasuk. Jin merasuk ini telah menzalimi pesakit dengan masuk ke tubuhnya. Jin ini adalah jin yang sifat asalnya adalah pembohong. Jadi kita tidak boleh percaya 100%. Jadi tambahan daripada saya, apabila begini,
beruqyah sambil berdialog ni hanya sesuai dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Yang tidak berpengalaman baru dia belajar ilmu ruqyah dan dia jarang pergi ikut peruqyah berpengalaman untuk menimba ilmu, dia cara dia apabila dia meruqyah anak sepupu, anak saudara dan kerasukan dan jin itu mulai berdialog, dia tiap payah layan. Dia cuma kata, saya dengan nama Allah saya hendaki kamu keluar daripada tubuh pesakit ni. Dan jikanya dia mulai sudah cerita yang bukan-bukan, dia kata, oh pesakit ni kena buat oleh bekas boyfriendnya sebab dia sekarang nak kahwin. Beritahu yang keluarga sekeliling yang dengar tu kata, jangan percaya cakap jin ni, itu adalah bohong. Jangan percaya, teruskan dengan baca ruqyah. Begitulah caranya untuk orang yang kurang pengalaman. Jangan dilayan kata-kata jin itu. Kalau berpengalaman, bolehlah berdialog, tapi kena ingat, yang pernah saya ajar, dialog untuk dengan niat tujuan dakwah, gunakan kaedah pendekatan teknik ini, saya pun dah lupa ada istilah dia, tarhib dan targhib. Ini ada diajar oleh Syekh Abdul Salam Bali. Jadi Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Jadi itu penut. Kalau belum berpengalaman, lebih baik jangan berdialog. Baca saya ruqyah sampai selesai. Kalau itu pesakit tidak sembuh hari itu, minggu depan boleh lagi disambung ruqyah. Dan belajarlah menyedarkan pesakit. Kalau pesakit kerasukan, tapi dah tengah malam, dah pukul 2 pagi, belajar kasih sedar pesakit. Kalau perawat tu bukan tinggal di rumah tu, bukan keluarga dia, katakan sambung lagi lah minggu depan atau bulan depan. Belajarlah ilmu. Ada diajar di dalam kuliah cara menyedarkan pesakit yang setelah habis kita baca ruqyah pun ayat-ayat ruqyah masih belum sedar. Okey, saya serahkan semula kepada coach untuk soalan seterusnya. Okey, salam Ustaz. Adakah perlu mengangkat tangan ketika membacakan doa ayat-ayat ruqyah kepada pesakit? Contohnya kita bacakan doa mengelak ain untuk anak. Dia bab ni adalah bab adab berdoa. So tak kisah pun, mana-mana pun boleh. Kalau kita nak bacakan kepada anak, kita boleh angkat tangan, kita baca doa, kemudian kita tiup pada tapak tangan. Lepas tu kita usap kepada anak juga boleh. Kalau kita nak baca kepada pesakit yang bukan mahram, kita tak perlulah nak angkat tangan ataupun nak usap dia dan sebagainya. Kita boleh baca, kemudian kita tiup saja pada dia. Itu juga boleh. So dia tengoklah macam mana. Kalau memang kita kena faham juga, keseluruhan sesi ruqyah tu adalah doa juga. So maksudnya takkanlah sepanjang sesi ruqyah tu kita nak mengangkat tangan sedangkan pesakit tu muntah, pesakit tu kerasukan, dan semasa sesi ruqyah juga biasanya perawat akan tepuk, picit. So mungkin tidak sesuai untuk mengangkat tangan ketika membacakan ruqyah yang panjang. So misalnya saya buat rawatan ruqyah satu sesi almost 30 minit. So takkan saya nak mengangkat 30 minit sambil saya baca ayat ruqyah dan doa-doa kesembuhan. Sebab sambil saya baca, saya nak tepuk pesakit, saya nak picit leher dia, saya nak ketuk-ketuk sikit. So tak kena sangatlah macam tu. So dia tak jadi masalah pun. Dia bergantung atas kesesuaian kita nak, keadaan kita macam mana. So kalau nak baca kepada anak, boleh pendek baca pada anak, tiup pada tapak tangan dan diusapkan. So kalau kita baca kepada orang, kita baca kemudian kita tiup pada badan dia juga boleh. Nak angkat tangan, tak angkat tangan ni dia tak jadi isu sangatlah. Okey. Itu Ustaz Sinar nak tambah? Saya tambah sedikit saya. Ada orang membaca sambil letak tapak tangan di kepala gitu. Ada tu yang baca berdepan begitu, angkat tangan pun tidak, hembuskan nafas. Jadi seperti yang Coach Kamarul katakan, berbagai-bagai teknik boleh. Berdoa ni tidak semestinya wajib mengangkat tangan. Macam contohnya kita masuk kereta kan, kita baca doa kenderaan, jarang kita masuk kereta kita baca doa kenderaan, kita angkat tangan. Kita pegang steering, kita baca doa. Begitulah dia ikut keadaan. Angkat tangan tu bukan perkara yang wajib, jadi ikut keadaan tidak masalah. Angkat tangan boleh, sapu hembus nafas ke tapak tangan, dan sapu boleh, letak tapak tangan di kepala boleh, atau langsung tidak sentuh sebab pesakit adalah wanita. Kita baca saya begitu, kita hembus nafas perlahan-lahan pun boleh. Inilah kelebihan ruqyah syariah, berbagai fleksibel selagi ia tidak bercanggah dengan syariat. Teruskan Coach.
Okey, soalan yang seterusnya, ada kemungkinan kita mendengar suara jin memberi salam di dalam hutan? So bagi saya tu tak mustahil, tapi kebiasaannya yang mendengar salam daripada makhluk jin ataupun suara-suara ni dia tu memang sakit biasanya. So lillahi ta'ala, saya ni dah mengamalkan ruqyah dan saya juga selalu pergi camping, selalu pergi hiking, dan lillahi ta'ala juga saya tak pernah terlintas langsung nak dengar dia orang salam ke, bagi salam ke, ataupun tak pernah terlintas langsung nak nampak dia orang lintas-lintas depan saya ke. Tujuan saya mengamalkan ayat-ayat ruqyah, baca amalan ayat ruqyah dan sebagainya itu adalah untuk perlindungan diri saya. Kalau dia orang nampak saya, dia orang larilah awal-awal jauh-jauh. So insya-Allah kita tak pernah, saya tak pernah, alhamdulillah ta'ala, saya tak pernah dengar suara-suara pintu. So biasanya yang pesakit, kalau dia masih sakit, dia memang akan mudah terdengar suara-suara nama dia dipanggil, diberi salam, ada orang panggil dia dan sebagainya. So itu boleh berlaku. So kalau dia memang seorang yang memang tak ada masalah apa-apa, insya-Allah dia tak akan dengar apa-apa lah. Okey. Mungkin Ustaz Sinar nak tamat pula pengalaman Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Untuk soalan ni saya memang setujulah dengan apa yang Coach kata, tidak ada tambahan daripada saya. Kita boleh teruskan dengan soalan lain. Okey, soalan lain, jika kerasukan dan pesakit, ingat satu-satu apa yang jin dalam tubuh badan itu berkata, adakah itu dikatakan separa kerasukan sehingga selesai di ruqyah terngiang-ngiang dialog jin tu? Tak juga. Ada kerasukan yang memang pesakit memang tak ingat langsung. Ada yang kerasukan pesakit tu ingat je. Tak ada nak saya pun tak ada nak kata ia adalah separa ke tak separa ke. Yang kita kata kerasukan separa, dia tak naik penuh, sekadar muntah-muntah, sekadar senawa-senawa, itu adalah kerasukan separa. Kerasukan penuh ni bila dia bereaksi penuh di luar kawalan, terus bersilat, mengilai, ketawa, itulah yang kita maksudkan kerasukan penuh. Betul-betul jin tadi menguasai dia sehingga dia bercakap, berdialog, dia menari, bersilat, buat gaya harimau, itulah kerasukan penuh. Sebab jin tadi betul-betul menguasai fizikal badan. Kalau kerasukan separa ni dia tak kuasai sepenuhnya. Dia hanya sekadar senawa-senawa dan batuk-batuk, angin keluar, itu saja. So bila kerasukan penuh, sama ada pesakit tadi ingat dan sedar. Selepas selesai pun dia masih ingat yang tadi dia menari dan sebagainya itu, tak semestinya. Ada pesakit dia boleh ingat, ada yang pesakit dia tak ingat. Ada kes selesai tadi dia bersilat dan semua, dia selesai, dia sedar, dia minta maaf Ustaz, saya minta maaf Ustaz, tadi saya bersilat nak tumbuk Ustaz, saya memang tak sedar apa yang saya tak boleh kawal diri saya sedar. Saya tengah bersilat tapi saya tak boleh nak kawal. Ada juga yang pesakit, selepas kita dah ruqyah, dia sedar, apa yang berlaku? Kenapa aku ada kat sini? Tadi aku rasa aku ada kat rumah. Dia tak sedar pun apa yang berlaku. So itu yang yang kita masukkan kerasukan penuh ataupun kerasukan separa. Sama ada pesakit tu boleh ingat semula apa yang berlaku ataupun dia tak boleh ingat, wallahu alam, tak sama, case to case. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Okey, terima kasih Coach. Begini, saya setuju apa yang Coach katakan, cuma saya akan menambah, menyampaikan dalam cara sudut pandangan saya. Begini, seperti yang Coach tadi katakan, kerasukan ini ada beberapa jenis. Kita ambillah, ini cara penerangan saya, kita ambil satu, rasukan penuh. Rasukan penuh ni jin tu mengawal keseluruhan badan dia. Jin bersilat, dia tidak ingin bersilat tapi dia bersilat. Dia tidak ingin menari tapi dia menari. Lepas tu dalam kerasukan penuh ni pula ada yang dia tidak ingat apa berlaku. Lepas tu nanti dia rebah, dia pengsan sekejap, lepas tu dia sedar balik, dia akan katakan dia baru tidur. Pernah berlaku gini, dia kata dia baru tidur 5 minit, sebenarnya dah 30 minit dah ada kerasukan tadi, tapi dia kata saya tertidur tadi 5 minit yang lalu. Dia begitu, dia tidak sedar. Ada yang kerasukan, dia kerasukan penuh, dia tidak boleh kawal diri dia. Kalau tiba-tiba tangan dia menarik ulik mayang kah, dia bersilat menendang kah, dia tidak boleh kawal, tapi dia sedar apa berlaku. Yang dia boleh ingat nanti lepas dia sedar, dia pulih, dia sembuh, tidak lagi kerasukan, dia boleh ingat tu lah. Ada yang kalau dia tumbuk ustaz tu perut itu, dia mohon maaf lah,
Dia kerasukan penuh dari segi sudut, dia tidak boleh kawal pergerakan fizikal ya, tetapi dia masih boleh ingat. Dia tidak mau berkata-kata, tiba-tiba dia memaki, dia menghina perawat tu, sedangkan dia sedar dia tidak ingin berkata, tapi mulut dia keluar begitu. Itu pun juga boleh masuk dalam kategori kerasukan penuh seluruh tubuh dia. Tapi ada pula kerasukan yang sebahagian-sebahagian, ya, cuma satu tangan saja, tangan kanan dia saja bergerak, tapi yang lain dia masih boleh kawal. Itu boleh masuk dalam kategori kerasukan sebahagian. Dan ada pula kerasukan yang ini yang paling bahaya, yang kadang-kadang kita sangka kena depression. Dia wajah tenang, dia berinteraksi dengan orang, berkata, tapi kadang-kadang dia duduk termenung, melihat jauh. Sebenarnya dia dalam keadaan selalu kerasukan tetapi yang tidak agresif. Tiba-tiba saja kita tahu besok masuk dapat berita orang tu dah terjun dari bangunan 10 tingkat. Kita kalau perubatan modern katakan dia kena depression, tapi mungkin dia minda dia telah dikawal, tapi kita tidak sedar dia dalam kerasukan sebab dia tidak agresif. Dia bercerita dengan orang, tapi sebenarnya waktu tu tubuh dia dikawal oleh makhluk asing. Jadi kerasukan ini ada berbagai jenis. Yang tadi pun yang di soalan tu bahwa boleh dengar suara, lepas tu sudah sedar dari kerasukan itu, suara tu masih terngiang-ngiang di telinga, itu pun bagian mungkin dari kerasukan. Sama ada dia sepenuhnya, separuh, itu masing-masing keadaan. Yang penting kita perlu rawat dengan ruqyah. Itu tambahan dari saya. Teruskan coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas soalan. Okey, insya-Allah saya rasa itu saja soalan untuk malam ni. Sekarang pun sudah pukul 11.10. Okey, insya-Allah jika ada soalan lain-lain boleh terus bertanya di dalam grup Telegram juga. So alhamdulillah. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup. Terima kasih coach dan terima kasih kepada yang hadir. Sebenarnya malam ini tajuknya penting, terutama bagi orang yang minat ruqyah, sebab kita tajuk-tajuk yang advance level kita mulai dah ajar, tetapi pada permulanya tadi cuma yang hadir hanya 10 orang, tapi itulah, kita tidak ada paksaan, tapi bagilah kami semangat, ramai-ramailah hadir. Kalau boleh 100 orang hadir, 50 orang hadir kah, jadi sebab kami perlu bagikan masa kami untuk buat nota slide, untuk susun bahan dan mengajar apa yang sesuai untuk orang baru belajar. Jadi kalau penyertaan merosot, yang hadiah tu tidak apalah, kalau hanya kami dapat satu minggu tu RM10 saja, itulah yang peserta nilai kami hanya RM10, RM10 sajalah yang kami terima dengan hati terbuka. Hanya ada seorang saja mungkin yang kasih hadiah RM10, yang lain tidak apa. Tapi data penyertaan tu penting, sebab kalau macam juga kita di kelas di universiti, kalau persyaratan tu kenapa dia punya penyertaan tu makin lama makin berkurang, pesara pun akan kurang mood untuk mengajar. Jadi cubalah disiplinkan diri, dan tahniah kepada yang memang konsisten istiqamah hadir setiap minggu. Kalau yang mungkin ada itu tidak dapat hadir karena ada komitmen lain, keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau boleh, kita ada dalam ahli kita ada 3.000 orang, yang hari ini ada 2-3 orang tidak dapat hadir, mungkin yang lain boleh hadir. Jadi kita ramaikanlah. Sebab jangan nanti kan selalu begitu budaya kita di Malaysia. Bila sudah tidak ada, kalau kita tanya, ada lagi ke kuliah ruqyah? Ada lagi nih. Tapi bila kita buat, kurang sambutan. Jadi bila kita buat berbayar, kata terlalu mahal. Bila kita buat percuma, tidak juga ada sambutan. Begitu. Jadi kempen-kempen lah kepada yang para sahabat yang rajin ni, kempen-kempen lah kawan-kawan kita lain untuk hadir kuliah mingguan ni, sebab mungkin dalam ni tahun saja kita akan, walaupun penyertaan sedikit, kita tetap buat sebab kita berterima kasih ada sahabat kita telah sponsor untuk 1 tahun kita buat kuliah untuk Google Meet ini. Sebab sekarang Google Meet berbayar. Tapi selepas daripada itu, kalau kurang penyertaan, mungkin kita tidak akan buat kuliah lagi. Kalau kita buat pula kuliah yang memang kuliah khusus, kuliah berbayar. Jadi kempen-kempen lah dengan sahabat-sahabat lain yang
masih tidak hadir kuliah untuk hadirlah kuliah. Dan kepada yang rajin, saya tahu ada beberapa tu nama yang saya selalu nampak setiap minggu, kami ucapkan banyak terima kasih dengan kehadiran tuan-tuan, puan-puan. Kami pun bersemangat untuk memberi kuliah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setakat itu saja saya ucap terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa, dan saya serahkan majlis kita ini untuk penundukan kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar atas kuliah pada minggu ni. Okey, bagi daripada saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. So, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.